Ya, saya kat sekolah. Untuk perantisan 2 ni Puan buat di sekolah sendiri? Ya. SK Seri Biran. Okey, boleh ceritakan sedikit tentang sekolah Puan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, yang dihormati Encik Piragash dan Puan Rohani Sadan, yang berusaha Encik Puan Zubaidah binti Salamat, dan Encik Samsul. Untuk makluman Encik Piragash dan Puan Rohani, sekolah saya merupakan sebuah sekolah premier lah yang telah ditubuhkan pada tahun 1935 dan merupakan sekolah berprestasi tinggi dan juga telah mendapat beberapa pengiktirafan lah daripada awal, iaitu Sekolah Harapan Negara, sekolah, dan yang terbaru ini adalah Sekolah Penarafan Kebat pada tahun 2018. Jadi merupakan sebuah sekolah grade A di kawasan bandar dan antara sekolah yang paling ramai murid lah di sekolah rendah ni. Terima kasih Puan. Puan dah bersedia ke untuk nak buat pembentangan? Sudah. Okay, boleh buat boleh tunjuk slide Puan. Okey. Okey, tuan nampak saya punya slide? Ya, nampak Puan. Dah bersedia ke? Dah. Okey, kalau Puan dah bersedia, boleh mulakan sekarang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Puan Rosanita binti Zahari dari SRGH4 akan membentangkan tajuk program saya pada yang telah saya buat dalam perantisan 2, iaitu modul perkemahan cyber. Okey, yang latar belakang sekolah tadi saya telah nyatakan, ya. Okey, sebelum saya membuat projek ini, saya telah membuat analisis persekitaran di sekolah ini yang melihat kepada kekuatan sekolah ini yang guru-gurunya lebih daripada 90% guru yang berpengalaman lah, dan mempunyai ramai guru yang kreatif dan berkomitmen tinggi. Selain itu, ada kelemahan yang akan kita atasi dan ambil peluang dengan cabaran yang timbul dalam projek yang akan kita inilah. Jadi daripada situ saya telah membuat SWOT analisis dan menjana beberapa strategi. Ya, ini strategi ni akan saya nyatakan nanti. Seterusnya, daripada analisis persekitaran tersebut, saya telah dapat mengenal pasti isunya ialah guru kurang mahir dalam mengendalikan aktiviti kokurikulum kerana tiada panduan dan perancangan yang tersusun. Perancangan aktiviti unit berform kurang mantap kerana kurang bahan rujukan bagi menjalankan aktiviti kokurikulum. Jadi matlamat di sini ialah untuk memantapkan perancangan pengajaran kokurikulum melalui kaedah modular, menggunakan modul yang dibina. Jadi saya telah dalam projek ini membina modul perkemahan cyber. Okey, antara objektif di situ ialah untuk membina sebuah modul, memantapkan kemahiran guru dalam pembinaan rancangan pengajaran modular dan meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang kepentingan kokurikulum. Dan bidang fokus kami ialah kualiti guru, walaupun dia dalam pokok tetapi berkait juga dalam PDPC yang berkesan. Seterusnya, dalam membuat keputusan untuk memilih strategi yang utama, jadi saya telah membuat matrik ranking dan daripada keempat-empat strategi tersebut, saya telah memilih strategi yang pertama yang mendapat markah tertinggi, iaitu meningkatkan penguasaan guru dalam pembinaan bahan pembelajaran digital dengan kepakaran dalaman dan luaran. Ini punca kuasa yang saya ambil walaupun dalam PDPR sekolah patut melaksanakan aktiviti kokurikulum secara dalam talian, ada garis panduan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Kemudian saya telah setelah berbincang dan melihat, saya telah merangka satu pelan intervensi untuk berdasarkan kajian keperluan guru. Saya telah melihat kepada TNA dalam SPL KPM, sebahagian sebanyak 39% lebih lah guru
dia memerlukan kemahiran khusus dalam kemahiran asas dan khusus kejurulatihan dalam unit beruniform. Dan dari segi penulisan ilmiah, hampir 80% guru memerlukan kursus penulisan ilmiah. Ya, jadi saya mengambil tanggungjawab itu. Kita membuat satu intervensi untuk membuat modul perkhemahan cyber. Dalam tu kita adalah kaedah untuk meningkatkan kapasiti guru dengan memberi beberapa bengkel yang akan saya terangkan. Dan di situ saya melihat juga kepada kehadiran kokurikulum murid dalam talian yang belum mencapai 50%. Kalau dilihat pada yang saya bulatkan merah itu adalah kekerapan murid yang 4 tu maksudnya dia hanya 4 kali tu ada 5 orang sahaja yang menyertai. Jadi kita tengok sepatutnya kalau Koko dia 18 kali perjumpaan. Dia kurang lagi kehadiran. Okey. Ini proses kerja projek modul perkhemahan cyber. Saya melihat saya bermula dengan perancangan. Dari situ saya telah mengadakan mesyuarat bersama dengan mentor dan juga AJK Indo, AJK pelaksana supaya mereka ni tahu bagaimana projek ini akan dilaksanakan, dan saya nyatakan kepada mereka secara jelas, semua guru mendapat maklumat tentang projek ini supaya mereka tahu ini adalah satu-satu cara untuk membangunkan diri mereka dan memberi peluang kepada mereka menghasilkan sesuatu untuk sekolah. Dan umumnya seterusnya saya melihat saya telah merangka khusus peningkatan kualiti guru untuk membangunkan kapasiti, dan ada 4 siri bengkel yang menggunakan kepakaran dalaman dan luaran. Okey, dan seterusnya selepas kita ada kursus-kursus tersebut, kita membina modul dengan kepakaran guru-guru kita. Dan semakan modul kita jemput penceramah luar iaitu ketua jurulatih utama pusat KOR, dan seterusnya kita ada perkhemahan cyber yang ini kita implement kepada murid-murid kita lah, dan untuk menambah kehadiran mereka dalam kurikulum. Seterusnya ada juga program perkongsian ilmu yang melibatkan jaringan dan jalinan. Yang ini melibatkan ibu bapa secara umum semua dan murid-murid. Dan seterusnya saya teruskan kepada penutup program, dan dalam ini adalah protokol dan etiket. Dalam siri-siri kursus saya pun saya menetapkan ada protokol dan etiket yang dinyatakanlah. Okey, ini adalah cartagan pelaksanaan program supaya program ini dapat berjalan dengan lancar mengikut perancangan, dan alhamdulillah perancangannya memang mengikut masa lah. Okey, dalam pemantauan program saya telah menggunakan borang OPPM, dan di sini setiap guru yang bertanggungjawab itu akan diberi kuasa lah, maksudnya dari segi guru pemimpin, JPK Koko, JPK HEM, semualah yang berada untuk sama-sama untuk memantau program ini, dan alhamdulillah mereka telah dapat menjalankan tugas dengan baik. Dan setiap kali kursus diadakan, saya telah mengatakan penilaian keperkasanan kursus kepada peserta, dan feedback yang kami dapati kebanyakannya memang memberi impak yang bagus kursus-kursus tersebut. Okey, ini antara evidence saya bagaimana saya telah membuat perbincangan bersama mentor dan bagaimana saya mempengaruhi guru-guru saya melalui komunikasi saya untuk mereka sama-sama bangun dan dalam setiap kursus ini saya telah semua guru dikendaki hadirlah untuk menghadiri kursus ini sebagai satu nilai tambah yang perlu mereka ada. Okey, iaitu ini kursus membina modul. Kemudian kita buat Google Form kerana dalam modul tersebut ada Google Form. Dan kursus pemantapan kualiti guru siri 3 dan 4 iaitu penyediaan CD digital kurikulum dan juga semakan bersama ketua jurulatih utama tadi. Okey. Ini adalah modul yang kita bangunkan secara online dalam Google Site untuk murid-murid, jadi mereka akses di rumah bersama ibu bapa dan antara aktiviti yang telah mereka jalankan
perkhemahan cyber saya buat 2 hari dan boleh selama 6 jam lah kiranya. Okey, jaringan dan jalinan dalam program ini juga melibatkan beberapa agensi swasta dan juga sekolah dan juga orang perseorangan. Dan dalam program Ibu Bapa Cemerlang Omah Gemilang tersebut saya telah mendapat sokongan daripada mereka, ya, dan program ini berjaya mendapat view sehingga 1.7 juta sehingga jam 3 pagi pada waktu kita siarkan secara langsung tersebut. Saya ingat ini adalah kejayaan besar lah juga dan melibatkan ramai penonton dan juga tenaga kerja. Okey, dalam untuk sebagai penghargaan kepada guru-guru dan murid yang bersama terlibat dalam program ini, satu rancangan untuk memberi penghargaan lah. Jadi dalam penutup program ini saya telah merancang bersama GPK Core Curriculum lah untuk memastikanlah murid-murid yang mencapai tahap diberi penghargaan, dan murid-murid yang lain semuanya akan dimasukkan pencapaiannya dalam PAJSK. Dan untuk pengetahuan semua 100 yang ni impak program ini, sebuah modul PDPR untuk perkhemahan cyber telah dapat digunakan dan diakses oleh ibu bapa. Dari segi peningkatan kualiti guru, pengetahuan membina modul tu mereka dapat. Kalau sebelum ini mereka hanya macam mencari sendiri. Jadi dari sini kita gunakan kepakaran dalaman kita dulu untuk membina modul. Kita ada guru, jadi kita dapat memimpin perubahan dan membangun kapasiti guru. Jadi dalam PDP pun mereka boleh gunakan kaedah membina modul. Walaupun sekarang kita dah mula bersekolah dan tapi kita masih lagi masih akan modul ni akan sentiasa diguna. Jadi cikgu ada pengetahuan tersebut. Okey, dari segi kehadiran murid dalam kurikulum meningkat, ya, seramai 98% murid. Ini saya fokus kepada murid tahun 6 sahaja. Walaupun kokon ni dia 3, 4, 5, 6, tapi murid tahun 6 tu saya fokus kepada murid tahun 6 sahaja untuk untuk kemanjadian murid dan pencapaian mereka dah. Dan program jaringan ini kita teruskan menjadikan sebagai budaya dan sentiasa mendapat sokongan daripada agensi luar. Okey, refleksi daripada program ini dari segi kekuatannya, dia telah meningkatkan kompetensi guru dengan mengupayakan pemimpin pertengahan, memimpin perubahan, membangun kapasiti serta menjadikan amalan non-nimba ilmu sebagai budaya dalam melahirkan pemimpin. Dan untuk penambahbaikan, usaha untuk memurnikan modul perkhemahan cyber akan dibuat dengan memperbaiki kualiti video, gambar dan bahan agar boleh dibawa sebagai bahan yang boleh dikongsi bersama ke peringkat seterusnya. Jadi dengan kesungguhan kami memimpin SKSB mencipta kelainan. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih Puan Rosanita satu pembentangan yang mantap. Tahniah juga sebab ada 1 juta penonton yang program Puan kan? Ya. Yang boleh melakukan. Okey. Boleh tak Puan ceritakan yang berkaitan dengan modul kan, pembinaan modul perkhemahan cyber. Apa dia punya G's kan ataupun yang dia punya input itu? Input? Sebab tadi sebab kami tadi dengar macam Puan kata macam pembinaan modul itu kan. Waktu yang cyber tu melaksanakan parti dia macam daripada mula kata tak capai 50% dah di dalam sekarang mencapai 68 kan. Apa yang kandungan modul itu sehingga berjaya? Okey, boleh tak kalau boleh saya kongsikan kandungan modul tersebut, boleh tak? Ya. Yang ni kandungan modul yang kami dah buat. Okey, dia melalui Google Site. Jadi ini kita dah siapkan semua mengikut slot-slot lah. Jadi ibu dekat sini pun kita dah ada. Jadi benda ini mesra pengguna. Okey, ni contoh dia ada slot 1 asas perkhemahan, slot 2 ikatan dan simpulan, masakan rimba, kawat kaki dan slot bantu mula. Jadi setiap slot ni bila dia klik dekat sini, dia akan terus ada gambar supaya mereka dapat melihatlah
Ni contoh dia akan tengok video asas modul perkhemahan cyber dan ada penerangan dekat sini lah. Dan ini ada Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kat sini kita bagi penerangan. Apa khabar murid-murid? Asas perkhemahan. Berharap kamu semua sentiasa berada dalam contohnya. Dan kita ada quiz dekat sini. Jadi setiap slot tu dia dah ada quiz dekat sini. Ini contoh dia murid menonton video untuk mengetahui cara memasang kemah dan mereka ada cadangan cabaran kemah kebat menggunakan bahan yang ada. Jadi kita dah ada panduan-panduan apa yang perlu dia buat, yang contoh dan juga soalan dekat sini. Jadi mereka dah buat tu, mereka akan lengkapkan di sini lah. Ini contoh. Dan ada lagi lah slot 2, slot 3. Jadi benda ni mesra pengguna dan mudah diakses. Jadi impak kepada program ini, murid dia boleh mendapat pengetahuan dengan cara dia akses. Sebab sekarang ni benda ni semua kena di hujung jari kan, dengan revolusi industri 4.0. Jadi mereka memang kena mengakses sesuatu dengan cepat, memberi input kepada murid supaya mereka dapat berfikir secara kreatif dan kritis. Sebab kami memang sekolah amalan kebat, jadi sekolah penarafan kebat. Jadi apa-apa aktiviti yang kami jalankan memang semuanya orang kata mesti ada unsur-unsur kebat tersebut. Dan alhamdulillah murid-murid kami ni daripada murid yang tidak kurang menyertai, kita boleh tengok daripada data mereka tu. Jadi kalau 98% yang tidak menyertai itu, dia ada masalah kesihatan sebenarnya. Dia ada kuarantin pada waktu itu, demam semua. Jadi yang lain itu mereka dapat menyertai tersebut dengan melalui video yang mereka hantar lah. Jadi kita dapat nilai di situ. Terima kasih Puan. Satu lagi Pak, bila kita di sekolah kan, kita ada 3 bidang yang pertama tu bidang kurikulum, co-kurikulum dan M kan. So dari yang ketiga-tiga ni sekarang macam masa pandemik ini macam yang PDPR pun macam dah kurang ni kan. Dan kehadiran murid pun kurang. Jadi kenapa Puan berfokuskan dalam bidang co-kurikulum? Boleh tak Puan bagi justifikasi? Okey. Justifikasinya macam ni, walaupun saya fokus pada bidang co-curriculum, tapi sebenarnya perkemahan ini adalah satu bukan tidak menjurus kepada co-curriculum sahaja. Sebab co-curriculum ini kita kata dia merentas kurikulum juga. Unsur-unsur co-curriculum adalah apa yang kita pelajari dalam kurikulum. Jadi murid-murid ni ada yang bila dia dah macam tepu dengan aktiviti dalam PDPR kurikulum, kita memang dalam kurikulum pun ada silibus-silibus mereka dalam contohnya dalam bahasa Melayu ke dalam pendidikan kesihatan ada diselitkan dengan aktiviti begini. Jadi secara tidak langsung apabila pihak sekolah menjalankan perkemahan cyber ini, memberi peluang kepada murid tu dia implement apa yang dia belajar dalam kurikulum dan dia dapat praktikkan dalam co-curriculum. Dan dalam masa yang sama saya telah memikirkan kepada kemenjadian murid tersebut. Dan kita walaupun HAM ni, saya sebenarnya HAM, tapi saya buat program KOKO. Kenapa? Sebab saya melihat benda tu satu benda yang besar lah untuk sekolah, dia melibatkan semua. Contohnya dari segi tadi kita gunakan apa yang mereka belajar dalam PDPR tu dalam kurikulum dan dia aplikasi dalam KOKO. Kata satu cara mereka untuk ambil masa untuk kalau dia rasa macam dah terlalu panjang menghadap buku ataupun tu, kita bagi 2 masa, 2 hari untuk mereka buat aktiviti KOKO. Dan ini saya dapat persetujuan daripada
guru besar juga, ya. Sebab ini adalah sebenarnya walaupun pokok tapi dia adalah satu proses pembelajaran bagi murid-murid. Dan kita nampak murid tu bila dia buat tu, dia tunjukkan bukti dalam video apa semua, kita dapat murid ni dia enjoy, dia buat tu dia enjoy. Dalam masa sama bila dia membentang tu, bahasa yang digunakan, bahasa tu dapat daripada mana? Daripada apa yang dia belajar dalam kelas. Okay. Okey, Puan Okey. pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kerana dapat menghasilkan satu modul yang baik untuk perkhidmatan. Cuma mungkin ada satu cadangan lah. Kita kata kita buat tu hebat. Selain daripada menghasilkan aktiviti secara online, maksudnya ada kan, saya bercadangkan supaya ada satu site iaitu kita panggil OLOF, iaitu maksudnya OLOF online maksudnya di dalam OLOF tu ada satu site di mana bahan-bahan untuk pembacaan murid dimasukkan di dalam OLOF itu. So murid-murid dapat maklumat, dapat banyak perkara yang dia boleh belajar selain daripada yang diikuti secara online. Okey. Betul-betul. Maksudnya sampai kata buat aktiviti baca tahu ke menjawab soalan, itu dia dapat bahan itu di dalam OLOS. Seperti yang Puan ikut sekarang ni lah. Kita ada di MSF kan. So jadi Puan nak dapatkan bahan-bahan bacaan, Puan akan masuk dalam e-cafe. Satu tambahan yang saya rasa cantik lah. Dan merupakan satu inovasi yang baru Puan. Bila nak menghasilkan satu modul yang saya rasa boleh dijadikan sebagai satu garis panduan kepada sekolah-sekolah yang lain. Betul-betul Puan. Saya celas sikit Puan. Sebab itu memang saya telah memikirkan dan masa kita nak membina modul ni, saya telah penyelaras, kita dah bagi tugas-tugas. Jadi penyelaras unit beruniform ni dia dah sediakan satu drive yang mengandungi modul yang kita kumpul-kumpul tu, dan yang tu kita akan semak lah, yang ada sesi semakan bersama tu. Jadi modul tu memang kita ada, dan sebenarnya modul ini pun bukan sekadar digunakan di semasa PDPR. Jadi kita cetak, dan akan dalam masa yang sama kita nak cetak dia. Dan saya dah bincang dengan GPKCO lah supaya dibawa ke PPD untuk disebarluas bersama dengan guru-guru lain. Jadi insya-Allah. Inovasi. Ya, betul. Betul. Itu buah tangan daripada sekolah dan juga hasil daripada projek ni lah sebenarnya, dan mereka amat berterima kasih sebenarnya dengan projek ni. Okey, terima kasih Puan. Okey, tahniah. Jaga buah tangan. Okey, terima kasih Encik Fira dengan Puan Rohani atas bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.